Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita diberi peluang, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kelas kita. Dan kita baca hari ini dari surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Muka surat 39. Muka surat 39 dari ayat yang ke 238. 238. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, yang dapat sama-sama kita pada pagi ini menyambung apa yang kita baca dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita pada bacaan, dan Allah menambahkan kepada kita ilmu pada kefahaman pada ayat-ayat yang kita baca, insya-Allah. Baik, ayat yang kita baca pada hari ini ayat yang ke-238. Firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu yakni peliharalah, jagalah segala salat fardu, salawat dengan lafaz jamak. Jagalah salat-salat, yakni semua salat fardu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Jaga ni dalam bentuk macam mana? Jaga pertama salat di dalam waktu dia. Salat di dalam waktu dia. Jangan sampai terlepas waktu, terkeluar daripada waktu. Dan paling utama ialah di awal waktu. Yang kedua, jaga dari sudut hududaha, sempadan salat, yakni hukum hakam dia. Salat dalam keadaan yang sempurna, bacaannya, zikirnya, gerakannya, qauli dan fi'li dia itulah. Dan juga jaga dari sudut keindahan, kauniyat, keikhlasan dia. Kita jaga salat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis yang sahih riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, salat pada waktunya. Kemudian apa dia tanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, jihad fi sabilillah. Maknanya daripada jihad besar lagi jaga solat. Dia bertanya apa? Kemudian apa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi kita tahu bahawa menjaga hak Allah adalah yang paling utama daripada menjaga hak makhluk. Pun begitu, kita tahu betapa besarnya fadilat dan kewajipan berbuat baik atau berbakti kepada kedua ibu bapa. Dalam keadaan itu masih lagi Nabi mendahulukan salat di awal waktu daripada jihad dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memanglah nak salat pada setiap waktu ni, dia ada sedikit mujahadah bagi orang yang dah biasa daripada kecil. Dia panggil alhamdulillah, kita tak rasa terbeban sikit pun untuk kita salat kan. Sebab kita dah, orang panggil dah biasa dah. Dah training. Allah bisa tegal biasa panggil. Dan amalan-amalan lain pun macam tu juga. Bila kita dah sentiasa buat, dia lama-lama makin ringan. Bagi orang yang belum biasa salat, baru nak belajar salat, memang dia akan ada mujahadah dia. Nak jaga 5 waktu ni, orang kena pergi kerja, nak kena cari waktu nak salat. Bangun pagi kena dahulukan dengan salat. Balik petang tengah jam tu nak kena solat. Berhenti kat stesen minyak setengah tu. Malam sampai rumah tak ada apa-apa lagi, kena siap-siap nak pergi solat pula. Kemudian
balik isyak, nak solat 5 waktu sehari tu. Bagi orang yang tak biasa memang berat. Sebab tu sifat mujahadah ni Allah Ta'ala sebut hafizu, jagalah solat. Dan nak sabar dalam ibadat ni, kita nak tahu bahawa dialah yang paling utama. Kan sabar ni 3 perkara. Pertama, sabar di atas musibah. Sabar di atas musibah ni tak boleh kata apa dah. Dia panggil sabar yang pasrah. Tak boleh nak buat apa, benda dah berlaku, sabar je lah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang ajak kita buat maksiat, aku tak nak buat lah, kita nak pergi, kamu pergilah. Orang tahu isap rokok dah, bagi rokok free dah pun, tak apalah, tak nak. Sabar bukan mudah nak tinggal maksiat ni. Dia lebih tinggi daripada sabar dari musibah. Sebab musibah ni pasrah, tak boleh nak buat apa dah. Nah, adapun sabar dalam maksiat, dia kena ada kekuatan untuk tinggal. Kekuatan untuk tinggal. Dan yang paling tinggi ialah sabar dalam ketaatan, yakni istiqamah. Istiqamah dalam meninggalkan maksiat, nak banding istiqamah dalam melakukan ibadat, mana lebih payah? Melaksanakan lebih payah daripada meninggalkan. Meninggalkan ni tak kena buat apa, tak isap rokok tak apa, boleh pergi makan coklat, makan nasi, boleh makan apa. Tapi nak melaksanakan ni, dia kena ada mujahadah yang lebih berat. Nah, sebab tu jarang orang dia bagi nasihat kesabaran dalam ketaatan. Banyak orang bila timpa musibah dia kata sabarlah. Tapi bila orang tengok buat amal ibadat, Allah aku letih lah. Dah letih sembahyang tarawih, contoh je. Tak apalah bang, sabarlah, insya-Allah. Solat berapa pahala. Ataupun dia ni bukan solat tarawih tu hak sunat dah, ni hak solat fardu ni. Dia pesan kepada anak dia, solat dah. So, Allah payahlah mohon nak guna gini-gini. Tak bang, solat ni kena sabar. Kita majlis ilmu, nak kena mari majlis ilmu, jauh pula tu mari. Hak mari tu. Hak mengajar pun pas situ pindah sini, pas pindah sini pula. Banyak tempat dah pindah ni. Kita kata tak apalah, sabar je lah. Sabar dalam ketaatan. Kalau tak sabar, pakai berhenti lagu tu je lah. Baik semua orang jihad pun kena sabar. Jadi bila perintah hafizu ala salawati wassalam, perintah menjaga salat ni memang perlu ada mujahadah dan juga kesabaran. Tapi yakinlah bila kita dah terbiasa, nampak salat biasa, baru panggil kita kata majlis ilmu, sama ada yang hadir atau yang mengajar. Bila tak ada majlis ilmu, kita pula rasa macam kurang, kosong je. Sebab pasal apa? Dah terbiasa. Dah jadi satu lumrah ataupun dari kebiasaan. Lama-lama dia jadi ringan, kita tak rasa terbeban. Begitulah pada amalan-amalan yang lain. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk jaga salat kita. Dan ini antara satu sifat orang yang berjaya dengan syurga, di mana Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim hafizun. Baik. Jadi Allah Ta'ala menyatakan orang yang antara orang yang berjaya ialah orang yang menjaga salat dia. Orang menjaga salat dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dalam banyak-banyak fi salatihim khashi'un, bawah tu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ayat tadi walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Baik,
Dalam banyak-banyak salat Allah Ta'ala khususkan satu salat, wal hafizu ala salawati wassalatil wusta, wassalatil wusta, salat wusta. Apakah itu salat wusta? Dalam terjemahan kita diletak dalam kurungan salat asar, salat asar. Tapi itu kita terpilih dah lah, maknanya mudah dah kita faham. Yang menamakan salat wusta sebagai salat asar ni adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda pada hari perang Ahzab, syaghaluna 'anis salatil wusta, yakni salatul asar. Mereka telah menyibukkan kita daripada salat asar, salat wusta, itulah salat asar. Bila ni? Bila waktu perang Ahzab. Habis perang Ahzab, habis je berlaku perang Ahzab, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat pergi serang kabilah Bani Quraidah, iaitulah salah satu daripada puak Yahudi yang ada di Madinah. Kenapa dia serang? Kerana telah berlaku pengkhianatan. Telah berlaku pengkhianatan dari pihak Bani Quraidah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung. Kan perang Ahzab ni Nabi terkepung, ada 10,000 tentera yang datang serang kota Madinah. Lepas tu Nabi bergali parit di pintu masuk sehingga tentera Ahzab ni tak boleh masuk Madinah. Dinamakan perang Ahzab ni juga sebagai perang Khandaq. Dua nama. Perang Khandaq pun dia, perang Ahzab pun dia. Perang Khandaq disebabkan ada parit yang digali. Perang Ahzab sebab waktu tu serangan dia daripada pihak bersekutu. Orang-orang Quraisy kumpulkan sekutu-sekutu dia, dapat 10,000 tentera. Ramai. 10,000 ni bukan sikit. Nak serang kota Madinah, 10,000 tentera. Nabi gali parit dengan sahabat-sahabat, lalu mereka tak boleh masuk. Duduk kepung Madinah, sekat mana-mana makanan dan sebagainya nak masuk. Nabi dengan sahabat ni duduk bertahan dengan makanan yang ada dalam kota Madinah. Dalam keadaan tersebut berlaku pengkhianatan daripada Bani Quraidah. Dia pergi pakak pula dengan tentera-tentera tu, musuh dalam selimut. Allah Ta'ala takdirkan akhirnya musuh itu balik tanpa perang. Macam mana dia balik tu? Dua sebab. Yang pertama, Nabi hantar perisik orang yang Allah, sebelum Nabi hantar tu, ada seorang daripada musyrikin tu, satu malam dia datang masuk Islam dengan Nabi. Dia menyusup masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia masuk mula kepada tu, Nabi kata jangan bagi tahu kamu Islam. Patah balik semula masuk dalam tu dan dapatkan khabar daripada. Yang kedua, Nabi pun hantar juga ada perisik pergi masuk dalam tengok cerita mereka macam mana, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kesatuan hati tentera tu tak kuat. Jadi dia duduk balah sama-sama dia. Kerana apa? Kerana nak bertahan sebulan kepung ni bukan benda mudah. Lalu setelah beberapa keadaan mereka rasa tak kuat ni, Allah Ta'ala hantar pula angin ribut. Habis taubat-taubat, habis kemoh dia semua sekali. Dengan semangat yang lemah, akhir sekali dia pun patah balik pulang. Bila keadaan macam tu, balik saja mereka, Nabi hantar tentera pergi serang Bani Quraidah. Hari yang sama, hari itu Nabi kata jangan kamu salat melainkan di Bani Quraidah.
Jadi ada seorang sahabat kata jangan solat di Bani Quraidah, maknanya kena solat dulu. Ada sebahagian sahabat solat dulu, lepas tu baru dia pergi. Ada setengah sahabat dia faham jangan solat sehinggalah kat Bani Quraidah, makna terus pergi, tak perlu solat, pergi sana. Kalau sempat solat sana. Jadi Nabi SAW baginda golongan yang kedua. Nabi tak ada solat, terus pergi berlaku perang, sampai habis solat, tak sempat solat asar. Geng yang kedua ni tak sempat solat asar sebab terlalu, orang panggil hebatnya peperangan. Bukan tak boleh nak solat, tapi terlalu, orang panggil apa, berkecamuk hari tersebut, tak sempat solat. Kalau salatul khauf, kita akan baca salat khauf ni, salat khauf, salat dalam keadaan takut. Takut ni mana kita berjaga-jaga, musuh tak tahu nak ada mari serang ke tak serang. Jadi tengah-tengah tu duk standby. Tapi kalau dah peluru mari pumpang, lagi juga bukan kena selamatkan diri lah. Ni Nabi SAW ni berlaku perang di Bani Quraidah, duk tong-tang sampai maghrib. Asal dengan maghrib ni kejap je. Lalu kata Nabi SAW, syaghaluna anis salatil wusta, mereka telah menyibukkan kami daripada salat asar. Yakni musuh telah menyebabkan kita tak sempat salat asar. Salatul wusta Nabi sebut. Lepas tu dia sebut salatil asar, iaitulah salat asar. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara. Dan marahnya Nabi kerana tak sempat solat ni bukan sebab sengaja, sebab musuh ni menyebabkan mereka ni tak sempat solat. Akhir sekali Nabi kata semoga Allah Ta'ala memenuhkan hati mereka dan rumah mereka dengan api neraka. Lalu Nabi qada solat tu antara maghrib dan isyak. Berdasarkan hadis ini, maka difahami dalam ayat Quran ini salatul wusta adalah salat asar. Ini juga menunjukkan salah satu dalil kelebihan salat asar. Salat lain pun besar juga, salat subuh pun besar, salat isyak besar, tapi salat asar antara juga salat yang besar. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila Allah Ta'ala memberi pengkhususan, ia menunjukkan keutamaan salat asar berbanding salat-salat yang lain dalam satu sudut lah. Salat subuh kelebihan dia bab gelak dia, kan? Salat isyak bab tahan mengantuk dia. Salat asar ni bab sibuk dengan kerja. Ngantuk pun ada, sibuk pun ada. Jadi begitulah biasanya keutamaan amalan ni. Bila cabaran dia besar, maka fadilat dia kalau kita boleh buat, dia juga besar. Baik, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, berdirilah, wa qumu lillahi qanitin. Qumu yakni berdirilah dalam salat lillahi, kerana Allah, qanitin dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Maksud di sini qumu qanitin ay khashi'ina dhalilina mustakinina baina yadayhi, wa hadzal amru mustalzimu tarkal kalami fi salati limunafatihi iyaha. Maksud khusyuk di sini ialah meninggalkan bercakap dalam salat. Meninggalkan percakapan di dalam salat. Ini menjadi dalil, ayat ni menjadi dalil
haramnya bercakap-cakap dalam solat. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan solat ni. Ada seorang sahabat yang bercakap-cakap dalam solat, Nabi panggil dia. Nabi kata, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Solat ni tidak boleh ada satu pun daripada ucapan manusia. Solat ni tidak ada boleh sesuatu pun daripada kalamin nas. Kalamin nas ni ucapan manusia. Tak boleh cakap kita. Kalau nak paling-paling nak tegur pun, subhanallah. Tak boleh kata tak boleh. Kalau kita kata gitulah, iman dia naik. Tak, kita nak tegur macam padahal kita tak cakap, kita kata je. Pun tak boleh. Kita kena kata apa? Subhanallah. Pasal apa? Sebab ucapan manusia ni tak layak duduk dalam solat. Yang boleh duduk dalam solat ni adalah zikir dan juga doa. Baca Quran, zikir dan juga doa. Kalau kita sebut dalam solat tu bahasa kita, kerana dia adalah doa kita kepada Allah. Adapun ucapan biasa, ucapan kita lain daripada tu tak boleh. Okey? Doa dalam sujud. Doa boleh. Ya Allah. Boleh. Itu doa. Doa tak apa. Bahasa kita ni, ucapan sama kita macam tadi tu. Tu kita dengan kawan kita. Kita dengan Allah tak ada masalah. Bahasa kita dalam arti doa kepada Allah tak apa. Kalamin nas ni ucapan kita dengan manusia. Orang bagi salam, kita dalam solat, Waalaikumsalam. Tak boleh lah. Even kalau kita nak bagi isyarat ke orang pun, jangan dia sebut, dia kena hai, kita pun hai. Tak boleh. Tapi kalau doa, dia adalah ucapan kita dengan Allah, munajat kita dengan Allah. Tak apa. Kita nak baca doa apa pun dalam salat, tak apa. Nabi SAW sebut, dia kata, doalah apa yang kamu nak. Nak bahasa Melayu pun ada pandangan yang kata boleh. Bahasa Melayu pun ada. Saya Al-Imam Nawawi kata, Allah alam, kena rujuk balik. Tapi ada pandangan selama dia doa boleh. Kerana termasuk dalam umum perkataan Nabi, falyad'u ma syaa ma yasha', kita. Maka doalah apa yang dia mahu. Pertama lepas dalam sujud ataupun selepas daripada sujud. Tapi kalau kita rasa nak selamat, nak keluar daripada khilaf, kita hafallah doa-doa yang Nabi ajar. Doa bahasa Arab yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak sebutnya perkara tersebut boleh. Selama dia bermunajat kepada Allah boleh. Yang tidak boleh ialah dia bercakap-cakap dengan manusia. Dan perkataan ini berdasarkan kenapa ayat ni difahami wa qumu lillahi qanitin, iaitu solat dengan khusyuk. Ayat ini merupakan larangan bercakap dalam solat kerana riwayat Imam Ahmad daripada Zaid bin Arqam. Imam Ahmad daripada Zaid bin Arqam, kana ar-rajulu yukallimu sahibahu fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hajati fis salah. Ada orang daripada kalangan sahabat Nabi dulu, mula-mula di awal Islam tu, dia dalam solat dia cakap dengan kawan dia. Boleh jadi kawan di luar solat, nak tanya dia pun jawab. Maka turunlah ayat Quran, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Fa amarna bisukut,
Kata Nabi sallallahu kata sahabat Zaid bin Arqam, lalu selepas turun ayat itu Nabi memerintahkan kami supaya diam. Berdasarkan riwayat ini kita pun faham, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah dalam keadaan khusyuk kepada Allah, ini difahami daripada ayat ini adalah larangan berkata-kata dalam solat. Yang boleh kita sebut tadilah sebab Nabi SAW sebut innama hiya tasbih wat takbir wa zikrullah. Solat ini tidak layak untuk berada padanya sesuatu pun dari percakapan dengan manusia. Sesungguhnya dia adalah tasbih, takbir dan juga zikrullah, zikir kepada Allah, termasuklah doa. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, fa in khiftum farijalan aw rukbana, sekiranya kamu takut. Fa in khiftum, khiftum di sini takut sesuatu bahaya. Farijalan aw rukbanan, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Sambil berjalan atau berkenderaan. Fa idza amintum, apabila kamu telah berasa aman, sentosa, fadhkurullaha kama 'allamakum, hendaklah kamu mengingati Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu, ma lam takunu ta'lamun, apa yang dahulunya kamu tidak tahu. Maka ayat ini menunjukkan perintah menjaga salat walaupun dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Kita panggil solat apa? Solat apa dalam keadaan takut? Solat khauf. Khauf. Kalau dalam perang kita panggil khauf. Tapi ayat ni umumlah. Khiftum, kamu takut sesuatu bahaya. Farijalan aw rukbana, tiba-tiba naik kenderaan tak boleh nak berhenti. Pak bahaya, tak boleh nak berhenti. Tengah jalan kaki tak boleh nak berhenti, ada bahaya. Farijalan aw rukbanan, maka salatlah dalam keadaan berjalan ataupun naik kenderaan. Baik. Wahia halul qital waltihamil harb, iaitulah waktu berperang ataupun adanya pertembungan lah. Tihamul harb ni suasana perang. Fasallu ala kulli halin kana rijalan aw rukbana, yakni mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliha, kama qala Imam Malik an Nafi'. Salatlah dalam keadaan berjalan ataupun naik kenderaan, sama ada menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang salat khauf. Jawab dia, fa in kana khaufun ashaddu min dhalika sallu rijalan ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblah aw ghairi mustaqbiliha. Dia kata kalau semayang hak kita tengok semayang asal salat khauf ni kan dua saf tu. Saf pertama dengan imam, saf kedua pun dengan imam jugalah. Tapi waktu berdiri semua sama-sama dengan imam lah. Bila imam rukuk, maka saf pertama dulu rukuk, saf kedua berdiri lagi, standby. Kemudian imam sujud, saf pertama pun sujud, standby lagi, kawan ni belakang. Imam pun naik rakaat yang kedua.
Maka imam pun rukuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua ni pula rukuk. Imam solat rukuk, saf pertama pula standby. Jaga musuh kalau ada. Lepas tu imam pun katalah solat tu 2 rakaat. Imam pun selesai. Naiklah rakaat saf yang kedua ni, naik. Maka saf pertama selesaikan, tambah 1 rakaat lagi tadi, dia selesaikan. Selesailah dia 2 rakaat. Hak yang kedua standby ni. Habis kawan ni selesai, kawan ni standby pula. Saf yang kedua pula selesaikan solat dia. Maka selesailah solat dalam keadaan selamat. Itu dalam keadaan berjaga-jaga. Tiba-tiba waktu nak pergi perang, takut kepada musuh dalam perjalanan, ataupun terlalu takut sehingga tak boleh nak berhenti, maka kata Ibnu Umar bila ditanya, dia kata salatlah walaupun dalam keadaan berjalan, salatlah walaupun dalam keadaan naik kenderaan, sama ada menghadap kiblat ke tak menghadap kiblat, salatlah. Dan ini relate dia dengan ayat pertama tadi. Apa hubung kait dia? Perintah menjaga salat walaupun dalam keadaan perang dan takut. So kalau aman, lagilah kena jaga. Dan ini juga menjadi salah satu daripada bukti wajibnya salat berjamaah. Tara perang pun salat jemaah. Apa alasan untuk tidak salat berjamaah? Kalau tak ada urusan, tiba-tiba ada orang panggil solat, kita tak pergi solat. Apa alasan? Sajalah, baik kita solat dengan anak-anak di rumah. Ramai orang lain ni dia panggil talbis dia solat berjamaah di rumah. Suami ni dia nak solat berjamaah dengan anak-anak. Setengah tu tak solat jemaah dengan anak-anak pun, main di rumah seorang-seorang. Anak main dalam bilik dia, pak semayang dalam bilik dia, mak semayang lepas daripada tu hujung-hujung. Jadi ni termasuk daripada sifat tidak menjaga solat dalam yang sempurna. Kalau mak semayang sendiri itu tak ada masalah, sebab wanita ni memang tidak diwajibkan solat di masjid. Ada anak dalam rumah semayanglah solat berjamaah. Dapatlah fadilat solat berjamaah. Tapi kalau tak ada orang, tak ada masalah bagi wanita. Ni kita sebut ni lelaki. Isteri pula kata, abang solat dah kat rumah lah. Jadi imam kat rumah. Dia sebenarnya alasan tu tak berlaku. Perintah dalam salah satu baru ni hujah ni. Bab solat berjamaah wajib ni di masjid atau di surau atau di tempat yang dikhususkan untuk solat berjamaah lah. Satu tempat yang diniatkan sebagai masjid. Kalau surau dekat kampung, okey dah. Tapi paling afdal kita solat tempat tu paling sempurna, paling banyak solat tu. Kalau kita tak ada alasan. Contohnya solat paling baik, hak cukup sempurna, tepat tu ada solat 5 waktu, ada solat Jumaat. Itu afdal lah. Kalau tak ada solat Jumaat, dia solat 5 waktu. Solat situlah, alhamdulillah dah, surau lah kita panggil. Kalau tak ada solat 5 waktu, tak ada solat berjamaah, solat di tempat-tempat macam surau pejabat, surau macam surau sekolah malam tak ada orang, siang je ada orang. Tapi kurang-kurangnya tempat tu dikhususkan untuk solat. Adalah. Kalau tak ada juga, barulah kita kata kita dalam musafir, kita berhenti mana-mana tempat kita ada kawan kita solat. Tapi kalau kita ni ada surau bawah, jangan kita solat dekat ruang pejabat kita. Ada. Kalau ada tempat tu, afdal kita pergi sana. Melainkan kita ada masyakkah tak boleh nak pergilah. Baik. Jadi itu keutamaan solat. Adapun solat di rumah ni,
Nabi SAW dalam satu hadis nak bakar rumah orang tak salat di masjid. Kalau tak ada kerana masyakkah, maksud masyakkah ni, di rumah ni ada wanita, ada orang tua, ada orang sakit, dan ada orang yang memang kebetulan mungkin tertidur, yang dimaafkan dalam agama. Sebab tu yang menghalang Nabi tak bakar. Kalau kira Nabi sungguh-sungguh tak nak orang lelaki ni solat di rumah, Nabi nak bakar rumah supaya lelaki ni solat di masjid. Ini antara perintah untuk kita jaga solat berjamaah. Kecuali masyakkah lah, hujan lebat, sesuatu yang menghalang dia nak pergi ke masjid. Hujan lebat termasuk. Tapi bukanlah maknanya kita tengoklah kamar kita lah ni, masyakkah tu ada, tapi janganlah baru hujan sikit memang cari alasan tak nak pergi solat. Nah, pasal ada hujan ni tak payah pergilah ni. Nah, padahal bukan setakat kenderaan, hak tak pergi solat tu boleh pugak pergi shopping kat start kata pergi shopping. Nah, tahin nak pergi solat dan masyakkah tak boleh pergi ni pasal hujan. Start kereta pergi kedai. Jadi tak kenalah masyakkah tu ambil orang pagi solat tempat lain dia pergi. Dan tu juga start kereta pergi tempat. Pergi main futsal ke main badminton ke, masa tu boleh pula start. Tapi hujan lebat, tanya solat, ambil hadis masyakkah. Hujan ni tak boleh pergi ni, tak payah pergi solat ni. Tapi pergi lain dia pergi. Baik. Apa pun ini termasuk dalam perintah hafizu 'alas salawati. Itulah jagalah salat. Jagalah salat berjamaah yang awal waktu di tempat yang didirikan padanya salat ataupun diniatkan padanya salat. Kalau ada masyakkah, ya barulah dia boleh salat di rumah. Dia sakit, dia musafir, ataupun dia uzur, termasuk keuzuran tadilah, dia hujan yang lebat dan dia tak mampu nak pergi untuk solat. Baik. Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum, ayat yang seterusnya. Dan orang yang mati suami. Ada lagi cerita bab ni, tapi ni hujung-hujung. Kerana hujung-hujung dan sudah pun dinasahkan. Ayat ni ayat yang dinasahkan. Apa maksud hadis ni? Ayat ni. Okey. Dan wanita, orang yang walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah mereka berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati sehingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Itu terjemahan dia. Tapi akhirnya ayat perintah wasiat terhadap isteri ini dinasahkan bila turun ayat pembahagian pusaka. Sebab zaman dulu orang mati ni tak tinggalkan harta untuk isteri. Maka para peringkat awal diperintahkan kalau nak mati, pesanlah wasiat untuk isteri, biar ada bahagian isteri. Tapi setelah daripada turun ayat pembahagian pusaka, maka tidak terpakai lagi wasiat kepada penerima pusaka. Betul tak? Orang penerima pusaka ni, dia tak boleh terima wasiat, sebab dia dah ada bahagian daripada pusaka. Wasiat ni orang yang tak terlibat dengan pusaka.
tu pun boleh bagi 1/3 qadar maksimum. Tak boleh dia kata aku wasiat ni untuk anak aku hak A ni. Tak boleh, mana boleh. Sebab A tu dah ada hukum faraid untuk dia. Wasiat ni tidak berlaku kepada penerima pusaka. La wasiyata lil warith. Tidak ada wasiat untuk penerima pusaka. Yang ada ialah pembahagian faraid yang Allah dah tetapkan. Adapun wasiat ni lepas daripada orang tak terlibat, yang ni terima. Jadi ayat ni pada permulaan Islam Allah Ta'ala suruh tinggalkan wasiat untuk isteri. Tapi setelah daripada turunnya ayat pembahagian pusaka, maka ternasahlah ayat ini. Maka isteri dapat 1/4 atau 1/8. Kalau dia tak ada anak, dia dapat 1/4. Kalau dia ada anak, 1/8. Baik. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Dan pesan jangan keluar rumah daripada dalam tempoh setahun. Sekiranya dia keluar untuk cari benda baik, tak ada masalah. Tapi ini pun dinasahkan bahawa wanita mati suami, dia tunggu 4 bulan 10 hari. Ini peringkat awal. Yang seterusnya, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi orang yang diceraikan kena beri mut'ah, iaitu mut'atut talaq, bagi hadiah kepada mereka, haqqan 'alal muttaqin, satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Sebahagian ulama berdasarkan ayat ini telah menyatakan hukum mut'ah daripada dalam perceraian itu wajib, walaupun sama ada dia disentuh ataupun tidak disentuh, sama ada dah bagi mas kahwin atau tak bagi mas kahwin, dalam semua bentuk perceraian bagilah hadiah kepada kaum wanita. Jadi ada pandangan yang kata wajib. Okey, berdasarkan ayat ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu berfikir, agar kamu memahaminya. Baik, habislah cerita ayat yang kita baca pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung besok pada ayat 243. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.